Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi salati ila rahilah. Situ. Masalah 145. Bab yang terdatang mengatakan sembahyang berhadap kepada kenderaan. Ketahuilah kiramu ya saudaraku, harus seorang itu sembahyang berhadap kepada kenderaan yang ditunggangnya daripada unta atau lain kalau kita kenderaan yang berenjin, kereta dan sebagainya. Dan dalil perbuatan Rasulullah SAW seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi dengan katanya, demikian bunyinya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi SAW salla ila ba'irih aw syakurawidah aw rahilatih. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW sembahyang ia menghadap kepada unta atau kepada kenderaan dia. Ya, kedua apa kenderaan? Unta, kuda, himar. Ya. Jadi maknanya menghadap di depan dia tu, seolah jadikan macam seterah lah. Itu tak apa. Guna masalah sembahyang berhadap kepada binatang apa hukum? Kata Abu Isa Tirmizi ialah hadis. Dalam masalah 145 ini perkataan setengah daripada ahli ilm. Mana ahli ijtihad tidak memikir mereka itu dengan sembahyang berhadap kepada unta itu akan apa salahnya dan akan jadi maknanya dindingan. Ya. Terjadi mana satu benda kesalahan. Dan kata Imam An-Nawawi, di dalam syarah Muslim, syarah Sahih Muslim, maka pada sepotong hadis dalam masalah 145 itulah dalil atas harus sembahyang berdindingkan binatang, mana jadikan sutra, dan harus yang hampir dengan unta. Kemudian kita gajang itu sudah. Ya. Bersalahan sembahyang di tempat tidur unta itu lain, maka itu makruh kerana beberapa hadis yang sahihah. Sahihah maknanya hadis yang banyak lah. Yang sahih dipanggil sahihah. Ya. Biasa hadis sahih ni apa sahihah tu kerana beberapa. Bila beberapa makna jamak. Bila jamak kaedah kita buat kullu jam'in muannasun. Tiap-tiap jamak tu muannas gitu. Ya. Sebab Imam Syafi'i kan, satu ketika dia nak berdebat ni, dia seorang. Yo, ramai lagi ulama lain, ramai nak berdebat ni. Ya. Bila orang tanya dia, tak takut. Oh, ramai ulama kata. Dia kata wa kullu jam'in muannas. Tiap-tiap ramai itu semua muannas, perempuan ni. Kalau orang lelaki dia seorang ni. Bila ramai itu perempuan ni. Ya, ternyata juga. Dan dia jawab wa kullu jam'in muannas. Tiap-tiap jamak muannas. Jadi bila hadis banyak kan kata beberapa hadis itu digunakan lafaz sahihah. Kalau satu sahih, ya, banyak dengan sahihah. Pada tegar demikian. Dan kata setengah ulama adalah sembahyang berhadap kepada binatang itu dimakruhkan dia oleh syarak kerana mendatangkan was-was. Di mana-mana ilat tu berpusing keadaan dia. Al-ilat taduru ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Terkait dalam fiqh tu. Ilat dengan maklul. Ya, sebab dengan benda disebabkan. Ya, maka ikutlah. Kalau sebab jadi begini, jadi begini. Kalau sebab begini, jadi begini. Kalau sebab tak ada wah-wah, tak ada apa, tak ada masalah. Kalau rasa ini kan kena ganggu, takut wah-wah, mengganggu hati, jadi makruh. Itu ada. Ini benda-benda ni hukum ijtihad. Ya. Barangkali undur ia, undurai bukan macam dapat. Barangkali undur ia, dia bergerakkan daripada tempatnya dan melanggar orang yang sembahyang pula, satu hal pula, atau menggalar ia ataupun berjalan. Ya, jadi maknanya gerakan itu membawa kita terganggu, ya, ke sana kemari. Dan dijawabnya perbuatan Rasulullah SAW dalam hadis ini ialah menunjukkan tiada haram dan juga barangkali berikut. Jadi maknanya Rasulullah buat tu ada kala dibayani jawaz. Ya, sebab apa saja yang dibuat oleh Nabi SAW tu ada hukum tasyrik kali itu. Ya, paling tidak pun dia kata dibayani jawaz, menyatakan harus. Kalau tu tak buat tu kan dia kata wah tak boleh, dia kata itu bilang haram. Kalau kaum Wahabi dia bangkai macam tu je kan. Kaedah Wahabi yang tak dipakai oleh ulama lain apa? At-tarku yaqtadi tahrim. At-tarku mana tak buat, Nabi tak buat, itu mulaki haram. Tak buat haram, tak buat haram. Oh, semua haram ni. Ya, banyak berat je.
masalah 147, masalah semayang atas kenderaan dan syaratnya pula. Ya saudaraku kata, ya, hadis Tirmizi tadi, wa kana yusalli ala rahilati haitsuma tawajjat bi. Dan ada Rasulullah SAW tadi bersemayang di atas maknanya kenderaan dia haitsu tawajjahat bihi. Bagaimana diharapkan itu. Jadi kata pemirsa pada hadisnya hasan lagi sahih. Kata Imam Nawawi dan Syarah Muslim, harus semayang sunat atas kenderaan dalam musafir barang ke mana dihadap dengan dia. Itu yang sunat ni. Dia kait di ikhrat, mana sunat, dia wajib dan lain. Dengan dalil seperti hadis ini dan lainnya. Maka hukumnya harus dengan ijma' muslimin, tak ada khilaf, sama. Dan syaratnya bahawa tiada ada musafir itu kerana maksiat. Sebab rosa yang kita nak ambil mesti jangan buat maksiat. Ar-ruhas la tunatu bil ma'asi. Segala rosa syarak dia tak bagi pada benda maksiat. Dan tiada harus tarakhus, mengambil maknanya rosa tadi, kemudahan ataupun keringanan dengan satu daripada rohasus safar bagi orang yang maksiat. Dan rohasus safar banyak kan, semayang boleh jamak, boleh kasar, jamak boleh, kasar boleh, ya. Apa lagi, puasa dia boleh, berbuka dan sebagainya lah, banyak. Maka semua tu tak boleh ambil bila dia nak pergi tempat-tempat maksiat. Tujuan di tempat maksiat dah boleh dengan safar dia tadi. Maksiat dengan safarnya, ya, maksiat bis safar. Kalau maksiat bis safar lain. Maksiat bis safar mana dia keluar tu memang nak buat benda maksiat, tu tak boleh. Tapi kalau dia keluar bukan nak buat maksiat, nak pergi ziarah ibu dia, tiba-tiba di tengah jalan tu dia buat maksiat, tu tak apa tu. Yang tu beza dengan niat asal membuat maksiat, tak dibenarkan. Kalau di tengah berjalan terkena maksiat, tu biasalah, kita bukan maksum, kadang-kadang terkena, taubatlah balik. Itu tak membatalkan rukhas, dia tak membatalkan rukhsah. Dan iaitu mereka yang musafir ia kerana memotong jalan. Memotong jalan, dia bawa JCB dia kerak jalan macam tu. Mana merompak tu, mana qati'un tarik, qati'un tarik, mana pengompak tu panggil pemotong jalan. Dia pergi musafir jauh tu, tak sampai 3-4 marhalah tu jalan dia pun nak blok kat jalan tu. Jalan tu banyak pedagang-pedagang lalu kan, senang ni nak gompak. Habis tengah semayang jamak, tak boleh. Semayang pula mengompak ya, ada pun semayang kasar ke tu tak boleh. Kerana memotong jalan atau kerana perang, bukan hak, mana perang yang tidak dibenarkan dengan Islam, atau kerana deraka pada bapanya, atau lari daripada penghulunya. Dia deraka pada ibu bapa dia, tiba-tiba dia lari, ya, tiba-tiba nak buat jamak kasar, tak dibenarkan. Atau penghulu, maknanya hamba, sekarang dah tak ada hamba kan, mana lari daripada penghulu pada sayyid dia, 2 hari cari tak jumpa, dia pula dah lari tu, dah pergi lebih daripada marhalah. Dia pun semayang jamak kasar, tak sah hukum ni, tak diberikan sebab dia dalam maksiat. Atau yang direkakan suami atau derhaka suaminya, ya, suami cari mana bini tak jumpa, dah seminggu tak jumpa. Rupa dia mengayau, dia kata mana kau begini, ya, membawa hati yang lara. Wah. Ikut kaki dan dia berjalan tengok-tengok, wah dah lama dah, banyak dah 5-6 marhalah, dia pun jamak kasar, tak sah mayang dia. Sebab perbuatan dia lari pada suami tadi tanpa izin tu derhaka. Keluar rumah tak beritahu, derhaka kan. Seseorang keluar rumah, ya, tiba-tiba suami tak izin, dia tak tahu, dia pergi binatang. Selama dia tak balik, dia makan laknat kepada malaikat. Malaikat sentiasa melaknat binatang. Berat. Dia minta izin dengan beritahu lain dan dia suruh kita minta izin. Minta izin, mana saya minta izin, dia bang nak pergi sana. Dia dah pergilah, dia tak tu izin. Ada setengah-setengah tu dia keliru, dia tak minta izin, dia cakap je, saya nak pergi sana. Tu cakap tu kan minta izin. Tu beritahu. Memaklumkan dengan minta izin benda yang berbeza. Ya, dia beritahu je, saya nak pergi Muar kejap, saya nak pergi Johor kejap, saya nak pergi apa, Melaka kejap, saya nak pergi KL kejap, kata misalan dia beri maklum. Dia tanya tak izin tak suami, kami tak beritahu lagi. Di tengah jalan suami kata, bila aku izin balik, kata. Wow, dah jauh nak balik pula. Malah balik, iya, jalan je lah. Dia perempuan gila orang je. Perempuan tu panggil perempuan gila orang je. Kalau degil sangat, tuan-tuan jangan marah sangat, ya, marah lah, tapi tambah satu lagi. Perempuan ajar macam tu je, degil sangat tambah satu lagi. Kan cari yang tak gila pula, kan, macam tu je. Sebab tu petua tuan guru saya lah, bukan petua, petua. Dia perempuan yang kata jangan cerai, tambah tak apa. Tambah tu slow ni, tambah tak apa.
Sebab cerai bergegar arah, tapi kalau dah tua sangat kadang-kadang dia tak tahan berdentum ke kan ni. Kerana berdentum tak sampai satu, lompat 3 tu balik. Ya, dah dia main kuntau dengan suami. Suami buka taekwondo, dia buka judo. Wah, dia buka karate, maut ni. Ya, perempuan ni yang baik dia banyak mengalah aja. Jangan bertikam lidah. Suami kata gini, ayah minta maaf. Habis cerita, kan? Suami kata gini, dia kata gini. Suami kata gini. Wah, dia pula niat tekong. Kena yang kepala angin berlepuk tu kepala gini, tak pasal-pasal. Kan? Tu jadi celengkan bodoh ni. Perempuan lebih senang ni. Apa maksud? Iyalah, kata. Habis mengalah. Bila banyak mengalah, namun suami pun tak adalah apa marah. Dia pun kenal isteri dia dengan orang yang bijak, yang pintar, yang cerdik, yang matang. Isteri yang matang dia tak banyak bertikam lidah. Yang tak matang tu banyak mamet. Oh, macam misinggan kan, macam berhenti murid. Lelaki satu dia 3. Apa. Macam tu kena murid-ulikan dia apa, murai gimba jadi berlawan bunyi. Apa. Aduh, macam-macam tu ni. Dia lari rumah, suami tak tahu, cari tak jumpa-jumpa kan. Ya. Ada pernah berlaku kan. Pilihan raya Bukit Payung kan. Ya. Dia wanita daripada Besut. Ya, hilang 2-3 hari. Laki kata mana bini dia? Tiba-tiba dia pergi kempen kat mana? Bukit Payung, pilihan raya kecil tu, ingat tak dia? Ya, dia duduk elok pula Allah Taala tunjuk dia datang tu kan. Dia tengah duduk kat serambi dengan tuan rumah jantan tu bergurau-gurau. Oh, lelaki dia ni angin tak sempat naik. Bom, 3 talak dia kena. Tonggeng tu melaung dia kena. Ambil. Dah dia lari. Tak beritahu suami. Lepas tu pula suami tengok pula tengah bergurau-gurau dengan jantan tuan rumah tu. Oh, lagi dia angin. Dia tak pergi bom, 3 talak dia bagi tu. Tonggeng tu ambil kau. Dia melaung menangis air mata darah jawab. Tu padan dengan muka jantan ni. Tak kerti jadi bini. Orang gitu tak kerti jadi bini yang Kemudian 148 satu lagi. Sembahyang atas kenderaan pada musafir panjang ke atau pendek? Apa mana panjang? 2 marhalah. Pendek tak sampai 2 marhalah. Itu masuk dalam pekah itu. Ataupun dia nak mana-mana boleh. Nak pergi Melemau pergi sembahyang kan? Boleh ke? Atau macam mana? Kita bersini. Dan kata Imam Nawawi bersamaan juga. Dalam masalah sembahyang begini sama je. Musafir panjang ke 2 marhalah atau pendek mana tak sampai 2 marhalah, maka harus sembahyang sunat atas kenderaan pada semuanya, tak kira panjang pendek. Di sisi kita Syafi'i dan di sisi jamhur kebanyakan ulama lain, dan tiada harus di dalam negeri. Jalan negeri dan kampung tak boleh kata. Dan daripada Imam Malik bahawasanya tiada harus melainkan pada safar yang boleh kasar. Yang maknanya sampai yang jauh lah boleh kasar jamak padanya. Dan inilah kaul yang gharib, kaul yang tidak maknanya ramai pendapat menyokong, gharib mana dagang. Dan dikayatkan daripada Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi makna itu ada kekhilapan di kalangan ulama. Makna sembahyang boleh atas kenderaan. Cuma kita kalau atas kenderaan makna diikut sembahyang sunat. Kalau wajib dia kena pastikan sentiasa menghadap kiblat sampai akhir. Summa qalu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Allah sallam. Fima baka al-majal fa inna khaira kullahu jadi wa anta bina raufur rahim. Allahumma ighfir lana ya Allah sallam fa inna khaira kullahu. Allahumma ighfir lana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.